Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 2 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat, belaka dan bersemangat untuk ber-PDPR pada minggu ni. InsyaAllah ini merupakan PDPR kamu yang terakhir bersama teacher. Dan insyaAllah kita akan berjumpa bersua muka pada minggu hadapan mengikut penggiliran yang telah ditetapkan. Okey, murid-murid, sudahkah kamu bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis? Jom baca doa belajar. Okey, murid-murid, pada minggu ini kita akan belajar tajuk baru. Buku teks muka surat 101. Teacher nak semua rujuk buku teks muka surat 101. Mengalir air dalam sungai, tiada pernah berhenti. Dari mana sumber asalnya? Marilah kita pelajari. Nyaman udara bertiupan, geraknya dapat dirasai. Beri kesan untuk hidupan, marilah kita selidiki. Okey, murid-murid. Seronok tak lagu tadi? Teacher harap kamu dapat menyanyikannya bersama-sama. Tajuknya air dan udara. Okey, murid-murid, rujuk muka surat 101. Buku teks ya. Tajuk bumi unit 9. Kita tajuk baru sekarang ni. Okey, nyamannya udara di sini. Ini dia orang pergi berkelah di tepi. Ni air terjun kan? Di air terjun ayahnya memancing. Adik minum air, kakak dengan abang berendam kaki kat situ. Ibu baca buku. Okey, kita tengok. Air dan udara ialah sumber asas kehidupan. Kenapa kita cakap air dan udara adalah sumber asas kehidupan? Ingat lagi tak kamu masa teacher tak silap tahun 1 kan kita belajar keperluan benda hidup. Air dan udara adalah keperluan asas bagi semua benda hidup, termasuklah manusia, haiwan ataupun tumbuhan. Tapi dari manakah air ini diperolehi? Nampak orang main ni. Tapi dari manakah air ini diperolehi? Okey, rujuk buku teks muka surat 102. Kita akan belajar sumber air semula jadi. Maksudnya dari mana datangnya air tu? Apakah sumber air semula jadi yang terdapat di bumi? Apa yang terdapat di bumi ni? Dari mana datangnya air ni? Dari mana sumbernya? Pertama, hujan. Teacher percaya semua ada ke di antara kamu yang tak tahu apa itu hujan? Hujan ni adalah titisan air daripada awan turun ke bumi sebagai hujan. Kamu perasan tak kalau sebelum hujan awan tu nampak gelap. Berat je nampak sebab dalam awan tu ada air yang akan turun ke bumi sebagai hujan. Nampak tak? Awan tu gelap kan? Airnya turun mengalir ke sungai. Okey, ini adalah sumber yang pertama. Sumber yang kedua, tasik. Tahu tak tasik tu macam mana? Kat sini paling dekat tasik kat mana? Tasik Puteri. Okey. Tasik adalah kawasan air yang luas
dan dikelilingi oleh daratan. Maksudnya kawasan air. Dia air dikelilinginya oleh daratan. Dia tak ada air tu nak mengalir ke sungai ke ataupun air tu nak mengalir ke laut ke, tak. Dia dikelilingi oleh daratan. Ni. Tasik. Okey, sekelilingnya adalah daratan. Kamu tahu kan daratan tu darat. Okey, sumber yang ketiga adalah laut. Teacher rasa ramai suka laut. Kenapa? Suka nak mandi air laut. Bahagian air masin yang besar pada permukaan bumi. Ada ke yang tak tahu air laut tu masin? Ingat ya. Air laut tu masin. Jadi bahagian air masin yang terbesar, yang besar pada permukaan bumi. Okey? Teacher percaya semua tahu kot laut kan? Yang keempat, mata air. Okey. Mata air ni mungkin kamu jarang dengar perkataan mata air ni. Okey? Air daripada mata air ataupun kita sebut air mata air. Bukan mata air tu girlfriend, boyfriend. Bukan. Okey? Air mata air. Maksudnya mata air tu, air yang datang daripada mata air ialah air bawah tanah yang keluar ke permukaan tanah. Macam mana teacher? Kamu pernah tak kamu korek tanah, kamu rasa bahagian dalam tanah tu macam basah? Sebenarnya kalau kamu korek lagi, akan keluar air. Kalau tengok, inilah cara orang dulu nak buat perigi atau telaga. Kamu tahu tak perigi tu? Perigi atau telaga dikorek-korek, nanti air daripada dalam tanah tu akan terkeluar lah. Dikorek dalam lah, bukannya korek sejengkal je. Kalau sejengkal tak jumpa lah, korek dalam beberapa kaki ke bawah, dalam. Sampai air daripada mata air ni keluar ke permukaan tanah. Okey, itu mata air. Dan kadang-kadang teacher, saya pernah tengok dekat ni. Teacher pun pernah tengok kalau ada satu tempat tu, pernahkah kamu tengok yang ada lembu yang jilat-jilat air dekat tepi bukit tu? Itu merupakan air mata air juga. Airnya keluar dekat tepi tu. Adalah, nantilah kalau bersemuka nanti teacher cerita pasal yang lembu minum tu. Okey, ingatkan teacher. Sebelum teacher lupa, sesiapa yang tengok video teacher, please drop your comment. Sila tinggalkan komen kat bawah. Cakap hi teacher ke. Bagi tahu saya Haris, teacher Hari Nafal. Bagi tahu saya Azra, teacher, ataupun teacher terima kasih. Okey, supaya teacher tahu siapa yang menonton video teacher ni. Okey, dan sumber yang seterusnya adalah sungai. Teacher rasa semua orang tahulah sungai. Okeylah, pada yang tak tahu. Sungai adalah hujan yang turun ke bumi tadi yang kita cerita tadi, sumber yang pertama tu, hujan yang turun ke bumi membentuk aliran air yang dikenali sebagai sungai. Kalau kamu ingat yang video gambar teacher tunjuk tadi, air hujan jatuh, dia mengalir jadi air sungai. Jadi sebab itulah kalau hujan, air sungai naik tinggi kan. Yelah kalau yang pasang lah, air pasang surut tu, itu tiap-tiap hari yang berlaku. Kalau musim tengkujuh atau musim hujan, isi padu sungai meningkat. Bahaya ya untuk mandi sungai pada waktu ini. Okey? Jadi sumber air semula jadi yang terdapat di bumi kita ni ada 5, iaitu hujan. Sebut dengan teacher. Hujan, tasik, laut, mata air dan juga sungai. Okey, jadi kamu dah faham? Kalau faham, sila buka buku aktiviti muka surat 63, tulis tarikh hari ini 26 hari bulan 10 2021, muka surat 63. Dekat sini teacher nak kamu sediakan, selain pada alat tulis, sila sediakan pensel warna. Okey. Tajuknya sumber air semula jadi tadi tu. Kenapa teacher suruh sediakan pensel warna? Kerana arahannya warnakan gambar dan sumber air di bawah. Arahan dia memang kena warnakan gambar.
Okey, kita tengok gambar A tu. Kamu kena warnakan. Ni contoh teacher bagi gambar yang berwarna lah. Sebagai panduan untuk kamu warnakan yang A tu. Okey, A tu kamu rasa apakah sumber air semula jadi tu? Itu rasanya apa? Sungai kan? Okey, yang B. Okey, teacher cuba cari gambar yang hampir serupa dengan buku kamu tu ya. Yang berwarna sebagai cakap panduan untuk kamu. Okey, yang B tu agak-agak apakah sumber air tu? Itu adalah laut. Teacher bagi jawapan bocor ke ni? Okey, C. Ada air di sekelilingnya daratan. Ia adalah tasik. Dan yang ke D ni, takkanlah tak tahu kan. Apa tu? Okey, teacher nak kamu warnakan keempat-empat gambar ni. Kemudian barulah kita jawab soalan kat bawah. Apakah sumber air di atas? Apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu isikan kotak-kotak ni dengan huruf yang sepadan dengan gambar tu. Contoh kalau A, rujuk gambar A. Apakah sumber air di A tu? Teacher dah sebut tadi. A itu apa sumber airnya? Adalah sungai. Okey, satu petak, satu huruf. Okey, B. B tadi tengok gambar B. Tengok gambar B. Sumber airnya adalah laut. Tolong tulis dengan kemas ya. Sikit je kerja kita pada minggu ni. Kemudian C. C adalah tasik. Dan D adalah hujan. Okey. Okey, murid-murid. Boleh buat? Teacher harap semuanya boleh. Teacher zoom in, zoom out pula. Okey? Okey, sekian dulu daripada teacher. Jangan lupa untuk komen pada video teacher ni. Please drop your comment supaya teacher tahu siapa yang tengok video. InsyaAllah kita akan berjumpa secara bersemuka nanti. Jadi teacher harap ini mungkin minggu terakhir lah. Apa-apa teacher harap mencakap sedikit perkongsian teacher pada PDPR ni dapat membantu kamu dan ibu kamu lah, ibu bapa kamu. Kadang-kadang ibu kita teacher nak kamu belajar untuk belajar berdikari. Sambil tengok video teacher, kamu tak payah susahkan ibu bapa kamu. InsyaAllah kamu faham. Teacher dah cuba untuk permudahkan. Okey, sekian dulu daripada teacher. Semoga kita dapat berjumpa bersua muka. Assalamualaikum.